Mari kita masuk dalam doa. 让我们一起祷告。 Bapa dalam surga, 我们在天上的父， kami datang ke hadapan Engkau. 我们就进你的宝座， Kami mohon biarlah Engkau sendiri yang akan tolong kami. 主求你帮助我们， Tolong kami untuk kami membaca bagian firman Tuhan. 让我们蒙你教导读你的话。 Tolong kami untuk merenungkannya. 主你帮助我们来思考， Tolong kami untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. 主你帮助我们可以在我们生活里行出来。 Engkau tahu masing-masing kami ya Tuhan. 主你知道我们每个人， Engkau tahu apa yang kami pikirkan, 你知道我们所想的， apa yang kami lakukan. 我们所做的。 Oleh karena itu kami mohon biarlah Engkau yang akan berbicara menurut kebutuhan kami masing-masing. 为此，我们求你向我们每个人按我们心意说话。 Kami menyerahkan kedua orang hamba-Mu ini ya Tuhan. 主啊，你两位仆人交在你手中， Tolong pakai mereka. 主你使用他们。 Terima kasih ya Bapa. 谢谢主耶稣， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们将祷告。 Amin. 阿门。 Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. 早安，主所亲爱的弟兄姐妹， Mari kita membuka bagian firman Tuhan yang diambil pada pagi hari ini dari 1 Korintus pasal yang keempat. 让我们开我们的圣经是在哥林多前书第10章。 1 Korintus pasal yang keempat, kita akan membaca mulai ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. 哥林多前书第10章，我们从第1节念到第13节。 Jika sudah mendapatkannya, saya akan membacakan dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. 找到了，我要念从第1到第13节。 Pertama dalam bahasa Indonesia dulu, kemudian dalam bahasa 先 Mandarin. 用印尼文来读，然后用华语来读。 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang pertama. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apa artinya ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Ah, alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah mentaati, telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami
menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. 哥林多前书第4章第1到第13节，人应当以我们为基督的执事，将上帝奥秘式的管家，所求于管家的，是要他有忠信。我被你们论断和被别人论断，我都以为极小的事，连我自己也不论断自己。我虽不觉得自己有错，却也不能因此得以称义。但审判我的乃是主，所以时候未到，什么都不要论断，只等主来，他要照出暗中的运行，显明人性的意念。那时个人要从神那里得着称赞。弟兄们，我为你们的缘故，拿这些事转比自己和亚波罗，叫你们效法我们，不可过于圣经所记，免得你们自高自大，看重这个轻看那个，使你们与人不同的是谁呢？你有什么不是领受的呢？若是领受的，为何自夸，仿佛不是领受的呢？你们已经饱足了，已经丰富了，不用我们自己做王了。我愿意你们果真做王，叫我们也得与你们一同做王。我想神把我们使徒明明列在幕后，好像定死罪的囚犯，因为我们成了一台戏，给世人和天使观看。我们为基督的缘故，算是已着的。你们在基督里倒是聪明的。我们软弱，你们倒刚强；你们有荣耀，我们倒被藐视。直到如今，我们还是又饥又渴，又赤身露体，又挨打，又没有一定的住处，并且劳苦，亲手做工。别人咒骂，我们就祝福；别人逼迫，我们就忍受；别人诽谤，我们就善劝。直到如今，人还把我们看作世界上的无为，万物中的渣滓。 Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. 读经到此为止。 Berbahagialah kita yang bukan hanya membaca tetapi merenungkannya dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. 我们读经，我们思想有行出来的，这人便为有福。 Saudara, tema yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini 我们今天的主题是 adalah aku hanyalah seorang hamba. 我只是仆人。 Nah, sebelum kita membahas akan tema tersebut, 当我们讲论这主题的时候， saudara, mari coba kita melihat apa yang menjadi perspektif daripada dunia ini. 他们看我们世界，从世界的眼光看， Saudara, pada masa sekarang ini, 在这个时代里， posisi itu punya peran penting dalam kehidupan seseorang. 那么一个人身份地位很影响一个人。 Banyak orang mengejar posisi-posisi tertentu di dalam kehidupannya. 在他生命中，许多人都追求得着一个的地位。 Karena posisi bukan hanya mengatakan kepada kita apa yang harus kita lakukan, 因为身份地位不是说我们要做什么， tetapi juga posisi memberitahukan kepada kita apa yang orang lain akan berikan kepada saya. 那么因为你的地位、你身份，别人可能要来为你做工。 Jadi saudara, dengan posisi ini saudara, semakin tinggi posisi kita, 所以当我们身份地位高的时候， semakin banyak hal yang kemudian kita dapatkan lewat posisi tersebut. 可以从其中我们得着利益。 Nah, saudara, berkaitan dengan apa yang kita dapatkan ini, 关于我们所得着的， bukan hanya yang bersifat materi, 不但是物质的， tetapi kita juga melihat bahwa posisi itu diberikan kepada kita, 但是我们看到当身份地位我们得着的时候， itu juga berkaitan dengan perlakuan orang lain terhadap diri kita. 那么别人可以带我们有一个更好的一个侍奉。 Kalau misalnya saudara dan saya melihat di dalam sebuah pertemuan, 让我们看到在一次我们聚会的时候，
Ada serombongan orang datang. 有一群人来， Saudara, pusat perhatian orang ditujukan kepada orang yang punya posisi paling tinggi, bukan? 肯定每个人都要定睛在一个有地位的人。 Padahal ada orang-orang lain di sekelilingnya, 其实，在他周围也有很多的人， tapi seakan-akan orang-orang lain itu tidak kita perhatikan, tidak hadir. 但是我们只注意那个人，好像并没有别人一样。 Jadi fokus kita itu adalah kepada orang yang punya posisi yang paling tinggi. 因为我们的眼光往往只看在一个身份地位很高的人。 Nah, sampai di sini saudara mungkin kemudian kita akan bertanya, apakah itu salah? 到这个时候，我们想，那是不是一件错事？ Saudara, saya tidak mengatakan bahwa dengan posisi kemudian ada apa yang diberikan kepada kita itu salah. 我不是说，当一个人设在一个地位的时候，他领受一些是有错的。 Mungkin kita akan mengatakan itulah usaha yang sudah saya lakukan. 你可能说，这是我努力争取得来的， Makanya saya berhak untuk mendapatkan semua itu. 所以我有权并得做这一切。 Ya saudara, 是的， tetapi saudara yang menjadi masalah kemudian adalah 那么问题是在于， kemudian kita akan merasa bahwa orang harus memperlakukan saya di dalam kondisi-kondisi tertentu. 所以你觉得别人一定要服从我， Saya yang harus diperhatikan. 人要尊重我， Saya yang harus ditonjolkan. 我要出人头地， Saya yang harus diberikan apapun juga yang saya inginkan. 我想要的人要给我。 Jadi makin lama adalah segala sesuatu pusatnya kepada saya. 那慢慢我们就变成以自我为中心， Nah saudara, ini yang terjadi di dalam masyarakat saudara. 这是在我们社会所发生的事。 Maka dari itu saudara dan saya ada kalanya melihat ada kejadian-kejadian. 所以你我当然从中可以看到， Ada orang-orang dengan posisi tertentu 当一个人有一定的地位的时候， yang kemudian menekan orang-orang yang ada di bawahnya. 他要挤压下面的人， Ada orang-orang dengan tempat tertentu 在一些有高位的人， yang kemudian melihat orang di bawahnya dengan menyepelekan orang-orang 所以 tersebut. 他看轻一些的人， Nah, itu yang terjadi di dalam masyarakat kita, saudara. 这是在我们生活里发生的事。 Namun sayangnya, 那可惜的是， itu juga ada kalanya terjadi di dalam gereja. 也发生在教会里面。 Nah, saudara, oleh karena itu pada hari ini mari kita belajar dari apa yang kita lihat di dalam kehidupan Paulus. 所以今天，让我们从保罗的生活中，我们也学习。 Tema kita itu adalah aku hanyalah seorang hamba. 那么今天的主题就是我只是一个仆人。 Saudara, Paulus sering mengucapkan atau menyampaikan identitas dirinya sebagai seorang hamba. 那么保罗常常显明自己是神的这事，神的仆人。 Mari coba kita lihat di dalam Roma pasal yang pertama, ayat yang pertama, saudara. 我们看罗马书第一章第一节， Di dalam Roma pasal yang pertama, ayat yang pertama, dia katakan begini, dari Paulus, hamba Kristus Yesus. 他讲写到基督耶稣的仆人保罗。 Nah, kemudian dari bagian yang tadi kita baca, 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang pertama, 从刚才我们所念的第4章第一节， di situ dikatakan demikianlah hendaknya orang memandang kami. Ini yang dia mau orang memandang dirinya, yaitu sebagai hamba-hamba Kristus. 在那边写到，人要看我身为上帝的执事。 Jadi saudara, dia sering mengungkapkan dirinya sebagai hamba Kristus. 他常常显明自己是上帝的执事。 Nah, saudara, posisi hamba 那么，身为这事的位格， posisi hamba itu adalah satu posisi yang sebetulnya mudah sekali bagi kita untuk mendapatkannya. 人要做一个仆人是容易的事， Namun tidak banyak orang yang bersedia ada di posisi itu, saudara. 但是没有
多少的人愿意成为仆人？ Karena posisi itu seakan-akan memberikan keuntungan yang paling minimal. 因为做仆人没有得做什么利益。 Semua orang ingin ada di posisi yang lebih tinggi daripada hamba. 那每个人希望成为一个有身份地位的人。 Nah, kalau begitu apa yang bisa kita pelajari ini di dalam bagian ini? 那么我们从中可以学习什么？ Saudara, sebelum kita melihat lebih lanjut, mari coba kita belajar dari kehidupan Paulus ini. 当我们还进到下面的思想里，我们看保罗生活。 Saudara, siapakah Paulus? 保罗是谁呢？ Apakah Paulus itu adalah seorang yang sebelum dia percaya kepada Tuhan, 在他还没有信主以前， atau sebelum dia jadi hamba Tuhan? 或者是他成为信耶稣的人以后， Apakah dia adalah orang yang memang sebetulnya tidak punya nama, tidak punya kedudukan, biasa-biasa saja? 那么他信主以前是不是没有名字、没有身份地位的人？ Kalau saudara dan saya melihat di dalam kehidupan Paulus, 当我们注意到保罗的过去的生活的时候， catatan-catatan yang diberikan, 那么从记载中我们可以看到， saudara dan saya akan melihat dia ini punya satu kedudukan yang cukup baik di dalam masyarakat. 那个时候他在社会中有很高的名望与地位。 Saudara, dia memperkenalkan dirinya, saya adalah orang Farisi. 他对人显明他是法利赛人， Kemudian saudara, dia itu adalah murid daripada Gamaliel. 他是加玛列的门徒。 Saudara, Gamaliel ini adalah seorang pengajar yang luar biasa di dalam zamannya. 在那个时代，加玛列是一个大士， Bahkan dikatakan bahwa Gamaliel itu mendapatkan satu gelar yang menunjukkan dia itu lebih tinggi daripada semua rabi yang ada pada zamannya. 那么那个时候，加玛列有一个群头，就是他比普通的先知更高。 Nah, punya guru yang besar seperti ini. 他有这样高地位的老师。 Dan kalau saudara dan saya melihat membaca tulisan Paulus, 当我们注意到保罗所写的书信里， saudara dan saya akan tahu orang ini orang pintar. 我们可以清楚知道保罗是一个很聪明的人。 Maka dari itu saudara, 所以，亲爱的弟兄姐妹， di dalam catatan di dalam Kisah Para Rasul pasal ke-9, 在《使徒行传》第9章， itu di situ dikatakan Paulus ini bisa mendapatkan surat kuasa dari imam besar. 保罗可以从大祭司中得到一个书信。 Oh, siapa saudara orang yang bisa begitu punya akses kepada imam besar untuk melakukan apa yang dia ingin lakukan? 什么人可以有这样的资格，可以到大祭司那里得到书信，可以 Kalau 做任何的事？ Kalau bukan orang yang memang juga punya relasi, punya kedudukan yang cukup baik di dalam masyarakat. 肯定这个人在社会上有名利、有地位、有很大的人际关系。 Jadi dengan kata lain saudara, 所以从别的话来说， Paulus ini sebelum dia terima Tuhan Yesus, 当保罗还没有信耶稣以前， secara masyarakat, 在社会里， apa yang ada di depan dia, 在他眼前， kedudukan dia, posisi dia, 他的身份、他的地位， itu juga bisa menanjak. 他可以一直往上提升。 Oh saudara, dia adalah orang yang luar biasa. 他是一个出人头地的人， Dia bisa ada pada puncak pimpinan yang tertinggi. 他可以成为一个最高的领导人。 Tapi saudara, semuanya ini berubah. 但是忽然间，一切都变了。 Setelah dia terima Tuhan Yesus, 当他接受耶稣为主的时候， ada satu kondisi yang sangat berubah saudara. 那么在他生命有一个非常大的改变。 Yang kalau saudara dan saya baca di dalam 1 Korintus pasal yang keempat tadi, 当我们从刚才所念的经文可以看到， saudara akan melihat satu keadaan yang tidak menyenangkan. 是一个对他不利的境况。 Bahkan saudara, kalau saudara lihat apa yang dia sampaikan di dalam ayat yang ke-13 saudara, 当我们念到第3节的时候， dia mengatakan bahwa kami telah menjadi sama dengan sampah dunia. 他说他成为一个
渣滓成为做五位的， Satu kondisi yang paling rendah. 那是最卑贱的身份。 Tetapi dia jalani. 但是他这样讲， Dan dia katakan, akulah hamba Kristus Yesus. 他很自信的说，他是耶稣基督的仆人。 Nah, apa yang terjadi di dalam kehidupan Paulus, saudara? 那么在保罗生命里到底发生了什么？ Saudara, ada satu hal yang sangat berubah di dalam kehidupan Paulus. 保罗在生命里有非常大的改变。 Sebelum dia mengenal siapakah Allah, 当他还没有认识神是谁的时候， sebelum dia tahu siapakah Tuhan Yesus yang sebenarnya, 当他还没有听到谁是耶稣基督， sama dengan kebanyakan manusia, 就像我们每个人一样， fokus itu adalah pada diri kita sendiri. 就是在以自我为中心。 Si aku itu yang utama dalam hidupku. 当然，我是要成为首要的。 Tapi kemudian ketika dia terima Tuhan Yesus, 当他接触耶稣基督以后， oh saudara, sekarang fokusnya berubah. 那么他的生命的教件完全的改变。 Sekarang dia bisa melihat bahwa sesungguhnya Allah lah yang menjadi utama di dalam kehidupannya. 所以他看神是他生命最重要的部分。 Dia melihat Allah sebagai pencipta. 他看到神是创造者， Dan ketika aku bisa mendapatkan keselamatan, 让我可以得着神救恩的时候， itu hanya karena kasih karunia Allah. 那是完全的。 Maka 慈 dari 爱。 itu saudara, 所以为此缘故， mari coba kita lihat di dalam Efesus pasal yang kedua, saudara. 我们看以弗所书第2章。 Saudara, Efesus pasal yang kedua, 以弗所书第2章， Efesus 2 ayat yang ke-10, 以弗所书2章第10节， dia mengatakan begini, karena kita ini buatan Allah, 因为我们是神所造的， diciptakan dalam Kristus Yesus 是在耶稣基督里造成的， untuk melakukan pekerjaan baik 也是做他的善功， yang dipersiapkan Allah sebelumnya. 这是神为我们所预备行的。 Oh saudara, sekarang dia melihat bahwa sekarang ini aku sadar Allah itu adalah penciptaku, 所以他现在清楚知道，神是创造我的上帝， Allah itu adalah Tuanku, 神是我的主。 dan Tuanku itu punya rancangan di dalam kehidupanku, 那么我的主在我生命里有他的旨意， sehingga yang aku lakukan itu semata-mata adalah apa yang Dia kehendaki, 那么我肯定要做他愿意我做的。 sehingga apapun juga yang dikehendaki oleh Allah itu 所以上帝所要的， Dia lakukan. 他都做出来。 Nah saudara, dari mana kita tahu akan hal ini? 我们怎么样从几件事明白呢？ Coba kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-26, saudara. 我们看《使徒行传》第26， Saudara, Kisah Rasul pasal yang ke-26 ini merupakan satu pernyataan Paulus 那么从这里保罗显明他的心意， ketika dia bicara tentang pertobatannya. 当他讲到关于悔改的时候， Saudara, ketika dia bicara tentang pertobatannya, dia mengatakan begini di dalam ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18. 他这样记载。 Saudara, di dalam ayat-ayat itu dia katakan bahwa Allah kemudian mengutus dia, memberikan tugas kepadanya untuk dia dapat membuat orang-orang yang belum percaya itu mengenal siapakah Tuhan itu. 上帝给他这份，使他要向人传福音，使人悔改，明白神是谁。 Di dalam ayat yang ke-17 Allah mengatakan demikian kepada dia. 就17节这样写道： Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah. 他说：“神要差遣他向万族万邦显明上帝的公义
使他们开他们灵眼，而且从黑暗中回到光明里。 Nah, ini ya tugas yang diberikan Allah kepada dia. 这是上帝赐给保罗的使命。 Kemudian ayat yang ke-19. 第19节， Dia katakan demikian. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu, tidak pernah aku tidak taat. 所以当神讲显明他的旨意的时候，他从来不也，他从来要顺服。 Saudara, sekarang di dalam kehidupan Paulus setelah bertobat, 在保罗已经得救的时候， saudara, fokus kehidupannya 他的生活的焦点 bukan kepada dirinya sendiri, 不再是为他自己， tetapi mengarah kepada Allah. 他转向上帝里面。 Jadi Allah yang menjadi fokusnya. 那么上帝成为了生活的目标， Apa yang Allah kehendaki, itu yang dia lakukan. 上帝要做什么事，他是愿意做出来。 Dia kemudian menempatkan dirinya sesuai dengan di dalam grand design-nya daripada Allah. 所以他把自己放在神的伟大计划里面。 Saudara, dari awal penciptaan, 从他创造开始， Allah menciptakan saudara dan saya 上帝造了你和我， adalah tujuannya untuk memuliakan Dia 神造我们是为了要荣耀他， dan melakukan apa yang Dia kehendaki. 是要我们做他愿意我们做的事。 Namun ketika saudara dan saya jatuh dalam dosa, 当我们跌在罪的时候， fokus kita berubah. 那我们生命的焦点就转了方向。 Fokus utama kita adalah diri kita sendiri. 那我们最大的目标是自我。 Nah, ketika saudara dan saya kemudian terima Kristus, 当你和我接受耶稣基督的时候， maka fokus itu harus kembali kepada yang seharusnya, 所以我们生命焦点再次回到神面前， yaitu memuliakan Allah. 就是要荣耀神。 Dan sadar sekarang yang harus kita lakukan adalah mendengarkan Tuhan mau apa, itu yang saya lakukan. 所以我们你当清楚知道神要我们做的事，我们愿意行出来。 Nah, sampai di sini saudara, ini yang menjadi pertanyaan bagi saudara dan saya. 那么这到这里就成为你我应该思想的问题。 Apakah saudara dan saya kemudian sudah mempunyai hati yang terbuka kepada Allah, 是不是你我已经在上帝面前敞开我们的心， yang kemudian mengatakan, Tuhan, Engkau adalah Tuhan di dalam hidupku, 神啊，你是我生命的主， dan aku adalah hamba-Mu. 我是你的仆人。 Nah, sekarang apa yang Engkau kehendaki untuk aku lakukan di dalam hidupku? 对神，请你向我显明，我当做什么事。 Sudah, mari saudara, kita dengan satu kesediaan, 让我们愿意敞开我们的心， dengan satu kerendahan hati, 用一个谦卑的心， untuk memang datang kepada Tuhan 我们可以做神的工作。 dan mengatakan, Tuhan, Engkau Tuanku dan aku adalah hamba-Mu. 我们显明，神，你是我的上帝，我是你的仆人。 Jadilah menurut apa yang Engkau katakan di dalam kehidupanku. 愿你旨意在我生命成就。 Saudara, di dalam bagian ini sebetulnya Paulus ingin kita ingat akan satu hal. 是保罗想要提醒我们一件事。 Ingat, kita adalah hamba 是的，我们是神的仆人， dan yang menjadi Tuan itu adalah Tuhan. 我们生命的主是上帝。 Saudara, walaupun saudara dan saya membaca di dalam bagian Alkitab yang lain, 可能我们别的是看到圣经的另外一部分， misalnya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-19, 比如说在哥林多前书所记载的， Paulus mengatakan bahwa dia menjadi hamba bagi semua orang, 他说他成为众人的仆人， bukan berarti bahwa semua orang itu menjadi tuannya dan dia mau melakukan apapun juga yang diminta oleh semua orang kepada dirinya. 不是以表说每个人成为他的主人，那么每个人可以叫他做什么事， Bukan demikian, saudara. 意思不是这样的。 Tetapi yang dia maksudkan adalah 但是他所说明的是， Tuannya tetap Allah. 神是主， Tidak pernah di dalam kehidupan Paulus
Tuhan itu adalah orang lain. 在他生命里，不是人成为他神，他的主。 Allah adalah Tuhan di dalam hidupnya. 耶稣基督是他的神，他的主。 Ketika dia mengatakan, aku menjadi hamba bagi semua orang, 当他说他成为众人的仆人的时候， itu menunjukkan bahwa kesediaannya 就是说他甘愿 untuk kemudian melayani semua orang, 服侍众人， siapapun juga mereka, 无论谁， dan dalam kondisi apapun juga mereka, 在任何情况里， dengan satu tujuan utama, saudara, 有用他唯一的目标， supaya orang-orang ini dapat mengenal Tuhan yang dia layani. 为的是要服侍人，让每一个人明白上帝。 Sehingga saudara dan saya membaca di dalam 1 Korintus ini, 当我们读到哥林多前书的时候， ketika orang-orang itu melakukan atau mengajarkan hal yang salah, 当一些人教导一些不法的事，而且错误的事， Paulus tidak tinggal diam. 保罗并没有置身事外安静， Dia menegur orang-orang tersebut, 他责备那一些人， tapi tegurannya itu keluar dari hati yang mengasihi mereka. 但是他就凭着爱心来责备人， Dia tetap melayani mereka, 他仍然服侍那一些人， walaupun mendapatkan banyak kesulitan tantangan daripada orang-orang ini. 虽然他要面对许多的征战与挑战。 Karena sekali lagi saudara, 再一次的显明， Tuannya itu adalah Allah. 因为他清楚知道神是他的主人， Orang-orang yang ada di sekeliling dia, 在他周围的人 itu adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah yang adalah Tuannya. 是上帝也爱的人， Sehingga itu yang membuat dia bersedia untuk mengasihi mereka, 所以他甘愿去爱他们， melayani mereka, 去服侍他们。 walaupun dia direndahkan, 虽然他被轻看， walaupun ada kalanya dia tidak dianggap, 虽然有许多挑战，他还是完全 walaupun 着。 ada kalanya dia menghadapi kesulitan dan mara bahaya. 虽然他要面临许多征战、许多的危险，他仍然走下去。 Saudara, dalam kehidupan kita, 在我们生命里， siapakah yang menjadi Tuan kita? 谁是成为我们生命的主？ Ada 3 kelompok yang bisa menjadi Tuan kita. 有3种可以成为我们的主， Yang pertama adalah diri kita sendiri, 就是我们自己， keakuan kita sendiri, 自我 rasa tinggi hati kita sendiri. 是我们的骄傲， Yang kedua adalah sesama kita, 就是我们周围的人 yang kemudian bisa merendahkan kita, 可以遍地， yang Jangan menganggap woman. bahwa saudara dan saya harus melayani mereka. 使我们教导我们一定要服从服侍他。 Dan ketika kita melakukannya, 当我们醒出来的时候， ada kalanya kita merasa sakit hati. 我们教导很痛心， Kita merasa bahwa apa bedanya kamu dengan saya, 我们教导你和我有什么分别，要服从你， yang menimbulkan ada fraksi-fraksi, ada friksi-friksi di dalam kehidupan masyarakat. 在社会，在我们生活里有一些征战。 Tapi ada yang ketiga, saudara, 有第三者， yaitu Tuhan yang menjadi Tuan di dalam kehidupan kita. 那么神成为我们生命的主， Tuhan yang mengasihi kita, 神爱我们， Tuhan yang memiliki kita, 是拣选我们的上帝， Tuhan yang mempunyai kekuatan untuk menolong kita. 是拥有我们、帮助我们的神。 Adakah saudara dan saya kemudian bersedia untuk menjadikan Tuhan Tuan di dalam kehidupan kita? 你和我愿意把神当作我们生命的主吗？ Saudara, saya mengatakan hal ini yang ketiga, Tuhan itu, 当我讲到三个神的时候， mari coba saudara kita kembali kepada 1 Korintus pasal yang keempat. 让我们回到哥林多前书刚才的4章。 Saudara, di dalam 1 Korintus pasal yang keempat, Paulus itu sadar sekali bahwa Tuhan itu adalah Tuannya. 保罗清楚知道神是他的主， Dan dia sadar sekali ketika saya melakukan segala sesuatunya ini, 当我为神做这一切的时候， menghadapi kesulitan seperti apapun juga, 无论我遇到怎么样大的困难危险， saya bisa melakukannya, melaluinya
我能够为神行出来， itu semata-mata adalah karena dari Tuhan saja. 但是因为神的恩典的带领。 Saudara, mari coba kita lihat di dalam ayat yang ke-7 dan yang ke-8. 我们看第7、第8节， Saudara, di dalam ayat yang ke-7 khususnya, 这边 Paulus mengatakan demikian. 在第7节，保罗这样写道： Dia katakan, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima, dan jika engkau menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? 保罗在这里写道：为什么你自高自大，看轻别人？如果你清楚知道你自己是领受的，那么你有什么可以自夸的？ Jadi seakan-akan dia bertanya kepada kita, saudara, 那么他就问我们： adakah sesuatu di dalam hidupmu 是不是在你生命里， yang engkau tidak terima daripada Allah? 是你不是从上帝领受的？ Adakah sesuatu dalam hidupmu 难道在你的生命里， yang engkau katakan itu adalah berasal daripada kemampuanku sendiri? 是你自己可以得来的，是从你的本领得来 Dan 的？ jawabannya adalah tidak ada. 但是答案是没有。 Maka dari itu kemudian dia mengatakan jangan memegahkan diri, 所以他说：不要自大， jangan menyombongkan diri. 不要自夸， Karena segala sesuatu itu asalnya daripada Allah. 因为我们所得着的一切都是从上帝领受而来的。 Allah yang menjadi tuannya itu juga memberikan kepada dia apa yang dia butuhkan untuk dia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. 所以创造他的上帝是帮助他，使他可以行这一切事。 Sehingga saudara dan saya melihat di dalam kehidupan Paulus ini ada suatu perspektif yang sangat berbeda. 所以我们从保罗新的生命，我们可以看到一个新的改变。 Mari coba kita lihat di dalam 2 Korintus, saudara, pasalnya yang ke-11 dan yang ke-12. 我们看哥林多后书， Saudara, di dalam 2 Korintus pasal 11 dan ke-12, saudara dan saya akan bertemu dengan satu pemaparan Paulus tentang apa yang sudah terjadi di dalam hidupnya. 当我们念到这两节经文的时候，我们可以看到，在保罗生命里发生了什么事。 Saudara, di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-30, dia memberikan satu pernyataan ini, saudara. Jika aku harus bermegah, meninggikan diri, maka aku akan bermegah bukan atas kelebihanku, bukan atas kemampuanku, bukan atas kebisaanku, tidak. Tapi yang dia katakan adalah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. 所以保罗说：“无论我做什么事，我不能够自夸，但是在我的软弱上，我可以夸奖上帝的荣耀。” Saudara, siapa di antara kita yang ketika kita bermegah itu artinya menyombongkan diri kita. 那么在我们中间，谁叫的可以自夸？ Yang kemudian kita katakan, saya menyombongkan kelemahan ketidakmampuan saya. 但是保罗说：“我在我的软弱上靠上帝自夸。” Tidak, saudara, kita bermegah kebanyakan kita adalah atas kebisaan kita, bukan? 我们常常以为靠自己的本领自夸， Tapi Paulus mengatakan, aku bermegah. Kalaupun aku harus bermegah, aku bermegah di dalam kelemahanku. 但是保罗说：“当我自夸的时候，我是在我的软弱上自夸。 Kenapa, saudara? 为什么？ Di dalam pasal yang ke-12, 在12章里面， dia mengatakan bahwa sebab justru dalam kelemahannya kuasa Allah itu menjadi sempurna. 所以他说，因为在人的软弱的时候，上帝的权柄就在此显明。 Oh, saudara, di dalam kehidupannya dia sadar saya ini adalah hamba Allah. 他清楚知道他是上帝的仆人，
Tuhan adalah Tuanku, 神是我的主， Dia menghendaki aku untuk melakukan kehendak-Nya. 他愿意我做他要做的事。 Tapi Allah yang menjadi Tuanku itu tidak pernah meninggalkanku. 但是神从没有离弃我， Dialah yang beserta dengan aku. 他永远与我同在。 Dia yang menolong aku untuk melakukan segala yang Dia kehendaki. 他帮助我行神的事， Sehingga pada akhirnya ketika aku itu harus bermegah, 所以当最后我愿意可以自夸的时候， itu bukan kemudian untuk menunjukkan kebisaanku, 不是显明他是有本领的人， tetapi aku kemudian mengatakan itu karena pertolongan Tuhan. 那是因为神的帮助，神的能力。 Sehingga saudara, 所以弟兄姐妹， ketika saudara dan saya mengaplikasikan ini di dalam kehidupan kita, 当我们愿意将在我们生命行出来的时候， kalau kita melihat pelayanan yang kita lakukan itu berjalan dengan baik, 当我们看到我们侍奉的时候是很好顺利的时候， saudara dan saya akan kemudian muncul satu ucapan terima kasih kepada Tuhan. 你愿意从心里对上帝说感谢， Dan saudara dan saya akan terkagum-kagum melihat perbuatan Tuhan di dalam keseluruhan daripada apa yang kita lakukan. 当你自卑的时候，你可以领受神在我们生命所做的伟大的作为， Karena kita sadar 因为我们清楚知道， bahwa pada dasarnya saudara dan saya tidak mampu untuk melakukannya. 其实离了他，我们并不能做什么， Segala sesuatu itu asalnya daripada Allah. 一切都是从神而来， Sehingga kita kemudian mengembalikan seluruh ucapan syukur kita kepada Allah. 所以我们要回归，把一切荣耀归给神。 Nah, saudara sebagai seorang yang sadar dia itu adalah hamba Allah 当一个人清楚知道他是上帝的仆人的时候， dan Tuannya adalah Tuhan. 那么神是他的主。 Maka dari itu saudara, kalau kita perhatikan di dalam 1 Korintus pasal yang keempat tadi, 当我们看到刚才哥林多前书第4章的时候， kita akan melihat bahwa yang kemudian Paulus lihat sebagai orang yang kemudian mengadili dirinya, 当别人论断保罗的时候， itu bukan sesamanya manusia, 他不是一个跟他一样的人， tetapi Allah yang mengadili apa yang dia lakukan. 那么上帝要显明他的运行。 Mari coba kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang keempat ini, saudara. 我们再看哥林多前书第4章， Saudara, dia katakan bahwa di dalam ayat yang keempat, 在第4节他这样写道： dia katakan, Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. 能论断我的乃是主， Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi apa yang tersembunyi dalam kegelapan dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. 所以时候未到，什么都不要论断，只等主来，他要照出暗中的隐情，显明人性的意念。 Di dalam dia melakukan segala sesuatu, 当他做了每一件事， fokusnya adalah apa yang nanti Tuhan akan katakan tentang dirinya. 就是说，当哪一个时候，神要自己显明他所做的， Bukan lagi apa yang dikatakan sesamanya tentang dirinya. 他不计较人对他的论断。 Saudara, mungkin sampai di sini kemudian kita bilang begini, saudara. 到这里，我们可能讲想， Ada kalanya kita merasa bahwa pengadilan Allah itu lebih soft, lebih mudah dibandingkan dengan pengadilan manusia. 我们可能会觉得，当审判的日子，神的论断比人的论断更容易。 Ada kalanya kita merasa bahwa perspektif orang lain, pandangan orang lain tentang saya itu lebih penting. 有时候我们觉得，我们关乎人对我们的论断，对我们的看法。 Dan kita merasa bahwa pandangan perspektif orang di sekeliling kita itu
lebih sangat mempengaruhi kita dan lebih sulit untuk kita dapatkan. 所以我们常常觉得人对我们的论断、我们的判断，比神的论断更难接受。 Sehingga kemudian saudara dan saya mengabaikan akan satu hal ini, saudara. 所以我们常常忽略了一件事， Fokus kita bukan lagi apa yang Tuhan lihat di dalam hidup kita. 所以为此缘故，我们不再看神在我们生命所要做的目标， Kita merasa bahwa Tuhan itu sangat maha pengasih. 我们叫做神是很慈爱的上帝。 Sehingga dia pasti mengampuni saya apapun juga saya lakukan. 所以神一定要赦免我的罪， Tetapi sesama saya belum tentu. 但是人不一定将论断我， Tapi benarkah demikian, saudara? 是不是这样呢？ Saudara, di dalam kehidupan Paulus, 在保罗的生命里， dia tahu yang utama itu adalah Allah. 他知道首要的是要神自己。 Sehingga ketika dia mengatakan ini, 当他轮到几件事的时候， bukan kemudian dia mengatakan bahwa yang utama nanti Tuhan ngomongnya apa. 所以他忽略神要做的是以后的事， Tidak, saudara. 不是的。 Tetapi di dalam hidupnya dia tahu pengadilan Allah itu adalah pengadilan yang lebih utama. 他知道当哪一天来到的时候，神的审判是更重要的。 Allah adalah Allah yang kasih dan adil. 神是一个慈爱、公义的上帝， Oleh karena itu di dalam kehidupannya, 所以在他的生命里， dia menghidupi kehidupannya 他活他的生命， dengan hati yang takut dan gentar kepada Allah. 用敬畏的心来过日子。 Sehingga bagian ini bukanlah bagian yang mudah untuk semua orang. 所以这件事对我们每个人不是一件容易的事。 Oh saudara, di dalam kehidupan kita, 在我们的生活里， seberapa takut dan gentar kita 我们对神有何等的战惊害怕呢？ untuk kita menjalani kehidupan kita. 让我们过我们的日子， Sehingga fokus kita kepada Tuhan kita dan bukan yang utama adalah sesama kita. 所以我们知道怎么样以神为首，而不是关乎人的论断。 Sehingga pada akhirnya kita nanti akan mengatakan, Tuhan Engkau Tuhan di dalam hidupku. 所以最后我们要与神见证，神你是我生命的主， Dan aku akan melakukan apapun yang kau kehendaki. 我愿意做你要我做的事， Karena aku tahu engkau beserta denganku. 因为我知道你与我同在。 Dan pada akhirnya aku akan mempertanggungjawabkan semuanya kepadamu. 有见你们的时候，我要把一切在你面前交代。 Saudara, ada satu perkataan dari seorang misionaris yang sangat terkenal. 有一个著名的传道者这样说， Mungkin ada di antara saudara yang pernah mendengar namanya. 可能你们中间也有听过他名字， Namanya adalah David Livingstone. 就是 David Livingstone。 Dia adalah seorang misioneri ke Afrika. 他是一个宣教者，到非洲去传福音。 Sudah ada satu pernyataannya yang terkenal, 他有一个讲的著名的座右铭， yang dia katakan begini, 他讲说： kirim aku kemanapun juga, 你带我到任何地方去， hanya aku minta engkau besertaku. 我只愿你神与我同在。 Dan kemudian dia katakan juga yang keduanya, 然后他又说了另外一句话： berikan kepadaku beban seberat apapun juga, 你给我一个很大的责任， tetapi hanya tolong topang aku. 求你帮助扶持我。 Dan kalaupun harus terjadi, 如果有什么事要发生， engkau menghendaki aku itu terpisah daripada ikatan apapun juga di dunia ini. 你要我与任何的事可以分开的时候， Tapi tolong untuk aku selalu terikat dengan kasih-Mu dan apa yang engkau cintai, pelayananmu. 所以你不让我与我所愿意的隔绝。 Saudara, ini adalah seorang hamba Tuhan
这是一个著名的神的仆人， hamba Tuhan yang taat kepada apa yang Tuhan kehendaki. 是一个对神的工作很忠心的人。 Apa yang Tuhan inginkan di dalam hidupnya. 神叫他在他生命里做什么， Ada banyak kesulitan, 有许多的困难， ada banyak tantangan, 有许多挑战， ada banyak masalah, 有许多的事， tetapi dia tetap setia. 他仍然忠心， Setia kepada tuannya. 忠于他的主。 Saudara, mungkin kita akan berpikir itu misioneri. 我们可能说他是一个差传者， Bagaimana dengan saya? 那么我理当怎么样行？ Saya ini adalah jemaat biasa. 我只是一个平信徒。 Saudara, di akhir ini saya ingin bertanya kepada saudara dan saya. 在最后，我愿意向我问一件事： Adakah di dalam Alkitab, 在圣经里， Alkitab kemudian membagi jemaat? 在圣经里面怎么样分别信徒？ Apakah Alkitab membagi jemaat dengan jemaat biasa, jemaat aktivis, dan jemaat hamba Tuhan? 是不是在圣经里有把信徒分别成为平信徒、积极的参与者或者神的仆人？ Adakah di dalam Alkitab itu kemudian Allah mengatakan ada 3 bentuk kelompok di dalam jemaat itu? 是不是神在圣经里讲记载有3种的人， Jemaat biasa 就是平信徒， yang tidak perlu melakukan apapun juga, 不用做工的， jemaat aktivis 可能是侍奉者， yang diminta untuk bergiat di dalam Tuhan, 那么他主的工作要殷勤， jemaat hamba Tuhan 或者是神的仆人， yang diminta untuk menjadi hamba di dalam gereja. 就要在神的家成为神的仆人。 Adakah di dalam Alkitab saudara dan saya menemukan ayat-ayat seperti itu? 我们是否在圣经里可以看到这样的事？ Tidak ada, saudara. 没有， Yang ada adalah, 有的是。 mari coba kita lihat di dalam pasal yang keempat ini, 1 Korintus pasal yang keempat. 我们看哥林多前书第4章， Di dalam ayat yang ke-16 Paulus mengatakan, sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. 所以在第16节，保罗讲解到，所以你们要效法我。 Kemudian saudara dan saya melihat juga di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11. 再看哥林多前书第11章， Saudara, satu pernyataan daripada Paulus. 保罗讲论道， Kalau bahasa Indonesia dikatakan, jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. 你们要效法我，像我效法基督一样。 Di dalam bahasa aslinya, 在圣经原文里， itu di situ kalau saudara lihat di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, be imitator, peniru daripada aku. 那就是说要效法我， Sama seperti aku telah menjadi peniru daripada 就 Kristus. 像我效法耶稣基督一样。 Saudara, dengan kata lain, saudara, 用换一句话来说， di dalam semua bagian Alkitab, 在整个圣经里， Alkitab tidak pernah membagi jemaat di dalam kategori-kategori. 圣经没有把信徒分别， Tetapi semuanya 那么每一位信徒， yang Allah kehendaki adalah melakukan kehendak Tuhan. 就是神要我们去做他要做的事。 Semuanya 每一个人， Allah panggil menjadi hambanya. 神召他成为神的仆人。 Sudah tidak ada di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa hanya sebagian saja 在圣经里面有记载，只有一部分的人 yang aku kehendaki untuk menjadi hambaku. 是我愿意成为我的仆人。 Tidak, saudara. 没有这样的事， Semuanya, 每一位， siapapun saudara dan saya, 无论你是谁，我是谁， saudara dan saya itu dipanggil untuk menjadi hambanya. 上帝召你我成为他的仆人， Dan dialah Tuhan kita. 他是我们的主， Tuhan yang mengasihi kita.
爱我们的主， Tuhan yang menghendaki kita melakukan apa yang Dia kehendaki. 他愿意我们做他愿意做的事， Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, 他是没有离开我们的神 yang， memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan 他也赐给我们所要的， untuk melakukan apa yang Dia kehendaki, 不要行他的旨意。 yang pada akhirnya nanti 那么最后， saudara dan saya 当你和我 akan mempertanggungjawabkannya 在神的台前 kepada Tuhan 要 kita. 交代我们所做的， Mohon Tuhan menolong saudara dan saya, 愿神帮助你和我， para hamba-hamba Tuhan, 神的仆人们， untuk memuliakan Dia. 荣耀他的名。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Bapa dalam surga, 天上的父， Tuhan terima kasih 谢谢你。 karena siapakah kami ya Tuhan, 我们是谁呢？ tetapi Engkau menyatakan anugerah-Mu kepada kami. 你向我们显明你的恩典， Engkau menyatakan keselamatan-Mu bagi kami. 你赐给我们救恩。 Dan Engkau mau kami menjadi hamba-hamba-Mu ya Tuhan. 主啊，我们愿意成为你的仆人。 Terima kasih karena siapakah kami. 主啊，你知道我们是谁呢？ Karena Engkau mau menjadi Tuhan di dalam kehidupan kami. 因为你愿意在我们生命成为我们的主。 Terima kasih ya Tuhan. 谢谢上帝， Karena Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. 因为你从不离弃我们， Tuhan yang selalu menolong dan menopang 你 kami. 始终扶持帮助我们， Dan tolong kami ya Tuhan. 你帮助我们每个人， Pada akhirnya kami dapat mempertanggungjawabkan akan kehidupan kami kepada Engkau. 在我们生命尽头，我们可以在你面前负责任。 Pakailah jemaat-Mu ini ya Tuhan. 主，你使用每位信徒 Untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. 成为合你心意的仆人。 Terima kasih ya Bapa. 谢谢天父， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们祷告， Amin. 阿门。